Assalamualaikum, salam pertemuan, salam sejahtera, salam di alam cyber. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Khabar saudara Izzuddin. Anda orang pertama yang muncul dan pasti anda ingin tahu perkembangan semasa berhubung dengan kedudukan politik kita hari ini. Terima kasih menuju akhirat. Kami sayang Tok Kamal. Iyalah. Tapi begitu juga untuk balun saya setengah mati. Apa khabar kuih seruh? Ini orang Pahang ni. Saudara Anwar Jubin. Begitu juga saudara Hafiz Wan Basirun. Saudara Zahid Misro. Saudara Syarul Azam. Salam selamat malam dari Kota Baru. Begitu juga saudara Ibrahim Cik Muda. Puan Siti Farahana Syabudin. Puan Rubidin yang muncul bersama pasangannya, sentiasa saya berdoa kebahagiaan anda semua. Abu Nems, Cik Mat Mohaini, saudara menuju akhirat, hidup Datuk On. Ya, saudara kuih seruh, Mutalib Maknun, Waalaikumsalam, Abu Altaf Cyberjaya, Abu Altaf ni di Cyberjaya, saudara Abdul Bakar, salam sejahtera. Daulat tuanku, itu memang itu yang sewajarnya kita ungkapkan ya. Saudara menuju akhirat, saudara Badrin Abu Bakar, saudara Muhammad Naim, saudara Muhammad Yusri alias salam dari Kelang, orang Kelang ya. Apa yang temu pastilah daripada Sarawak. Samsul Hasan, saudara Sahar Ibrahim, Waalaikumsalam. Zack Perry, salam dari Johor, Johor, sabar, bertenang. Bagus. Mir Himah, Jabar. Haji Azhar belum mana? Apa khabar Tuan Haji? Moga sihat walafiat. Saudara Badrin, Roslila, Midi, Selayang. Midi, Tuan Iksan Sayuti, selamat malam. Semoga ceria-ceria selalu. Serta teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf kerana seperti biasa banyak perkara yang harus kita sentuh. Ya, yang mana tak sempat saya sentuh, saya santun usai pencerahan malam ini, saudara. Baik. Seperti biasa, saudara, saya harus memberi pencerahan tentang kedudukan. Hari ini, hari Selasa yang penuh bersejarah, 15 Mac 2022. Tinggal lagi 20 hari, saudara, kita menuju kehadiran Ramadan Al-Mubarak. Dan ini merupakan hari yang ke-722. COVID-19 masih lagi belum usai. Kerana dari laporan yang diberikan kepada saya oleh saudara Rio dari Istimewa Melaya, katanya bahawa memang ada penurunan. Semalam 22,535 jangkitan. Tapi hari ini 22,030 orang. Masih tinggi, saudara. Artinya jumlah yang terkumpul sudah mencecah angka ke 3,845,601 orang. Mungkin dalam seminggu dua nanti kalau begini keadaannya mencecah 4 juta lah. Dan kematian semalam adalah 92, menjadikan 33,810 orang, saudara. Ya. Terima kasih saudara Rio. Saya juga mendapat kiriman dari Rio memberi penjelasan tentang negeri-negeri. Di Perlis ada peningkatan balik. Daripada 89 dia naik kepada 153. Begitu juga di Kedah daripada 232 kepada 2,382. Di Pulau Pinang tak ceroy sebab dia naik balik daripada 1,548 meningkat kepada 2,137. Alhamdulillah Perak susut kepada 1,122 dan agak melegakan kita apabila Selangor khususnya daripada 5,345 hari ini semalam mencatatkan 4,388. Tetapi di wilayah Persekutuan dia meningkat dari 1,594 kepada 2,214. Begitu juga di Putrajaya meningkat dari 121 kepada 159 orang. Bagaimanapun di Negeri Sembilan ada sedikit kelegaan kepada 1,359. Melaka nampaknya naik satu mata daripada 563 kepada 564. Johor nampaknya ada peningkatan, saudara. Jadi warga Johor harus berhati-hati kerana apa yang dapatan daripada saudara Rio ni jumlahnya daripada 1,973 semalam meningkat kepada 2,419. Berhati-hatilah warga Johor. Di Pahang susut kepada 1,181.
Tapi di Terengganu meningkat saudara, daripada 1038 kepada 1222. Di Kelantan turut meningkat, iaitu daripada 1,005 orang kepada 1,086 orang. Sabah bagaimanapun amat melegakan, daripada 845 kepada 622. Begitu juga di Labuan susut kepada 87 orang. Serta di Sarawak mudah-mudahan terus susut kepada 965 orang. Jadi artinya sehingga 14 Mac jumlah warga yang terkumpul bulan ini saja adalah 343,940 orang. Dengan jumlah kumulatifnya 3,845,601 orang. Saudara, sebab itu saya berharap agar kita semua menjaga kebersihan diri, jaga keselamatan diri, jaga keluarga kita. Kitalah yang menjaga keluarga kita. Nak harap orang lain, sukar saudara. Bila keluar dari rumah tu balik, pastikan saudara mengambil sanitizer ataupun mandi, bersihkan diri saudara. Jangan bawa penyakit pulang ke rumah sendiri saudara. Baik, kita santuni naluri kehidupan sedikit. Kerana riwayat Muslim, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, sanggupkah kalian mengerjakan 1,000 kebajikan setiap hari? Maka bertanyalah para sahabat, bagaimana caranya kami mengerjakan 1,000 kebajikan setiap hari itu, duhai Rasulullah? Baginda menjawab, bacalah tasbih dengan menyebut subhanallah 100 kali. Nescaya Allah mencatat bagi kamu 1,000 kebajikan atau dihapuskan daripada 1,000 kesalahan. Begitu juga daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, katanya, aku bertanya kepada Rasulullah, adakah anda melihat Allah? Maka jawab baginda, dia maha cahaya, bagaimana aku dapat melihatnya? Terkadang manusia merasa bahawa matanya dapat melihat segala-galanya dan lupa bahawa mata itu terbatas dan amat peka untuk mengalami kerosakan. Jadi saudara, ingat saudara, Allah itu maha agung yang tidak seharusnya kita menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkanlah saudara melakukan zikrullah, moga hidup kita terhias dengan pelbagai kebajikan. Saudara Pagasyat, Wan Razak, Arina. Saudara, kalau ada satu gangguan di Facebook, sila layari ke Instagram. Maklum sajalah dalam keadaan sekarang ni saudara. Baik saudara, kita masuk mutiara kata. Kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Kata Cikgu Hibil, bukanlah orang yang bijak itu yang sekadar mengetahui kebaikan dan kejelekan sahaja. Tetapi orang yang bijak itu adalah orang yang melihat kebaikan dia mengikutinya, dan apabila melihat kejelekan dia menjauhinya. Jadi bila dia melihat kebaikan, dia segera mengikuti setiap kebaikan itu. Dan jika dia melihat kejelekan, dia menjauhinya. Itulah orang yang bijak. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman yang begitu berarti untuk kita kongsi bersama. Saudara, dalam pada itu, saudara jangan lupa, seperti biasa saya mulakan bicara saya dengan salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari wang simpanan pekerja. Dan saya harus mengingatkan pimpinan jangan berbelanja tanpa had, khawatir nanti negara menjadi muflis. Baik saudara, tajuk bicara kita malam ini adalah rumah siap, pahat berbunyi. Apa yang saya maksudkan? Sabar. Orang Cina kata man-man. Saudara, kita santun dulu pantun Pak Nazil yang tak henti-henti, begitu tekun menghantar pada kita untuk kita berkongsi kiriman pantun yang penuh berarti untuk kita kongsi bersama. Kata Pak Nazil, ikan kembung dijual pukal, ditimbang teliti sama pedukang. Pemimpin sombong tidak berakal, mengata parti lain kelongkang. Itu ya, nampak gayanya Pak Nazil ni terkesan dengan mereka yang mengatakan parti kita ni dah nak kelongkang dan sebagainya. Artinya dia adalah pemimpin sombong yang tidak berakal. Katanya lagi, sama-sama menyambut perayaan, sibuk bercerita, ada yang terharu. Bekerjasama kunci kejayaan. Mengapa kita masih berseteru? Jadi Pak Nazil mengharapkan agar kita padu, bersatu dalam ukhuwah persaudaraan. Terima kasih Pak Nazil. Dan dalam sukar, dalam masih lagi mendapat rawatan, dalam masih lagi kuarantin diri, sahabat kita Nordin Malik sempat menghantar kepada saya 2 pantun. Pantun terakhir tadi tak sempat saya nak baca, saudara.
Katanya, bulat bumi nampak rata, kutub utara sejuk bedi. Apa lagi hendak dikata, lain di hati, lain yang menjadi. Beliau begitu terkesan dengan perkembangan apa yang berlaku di Johor, nampak gayanya. Katanya lagi, tukang baju menjahit menang, tukang perahu membuat kayak. Kerja politik mencari menang, kerja istana mencari layak. Itu kita kena tahulah tugas masing-masing. Ya. Kerja orang politik adalah untuk memenangi sesuatu pilihan raya. Tapi istana mencari orang yang layak. Kata saudara Nordin Malik yang merupakan anak muda. Saudara, beliau adalah pejuang, bagi saya pejuang tulen dari Perak Tengah. Saudara Jas Layman, saya tak mau komen apa-apa tentang apa yang disuarakan oleh teman-teman bloggers. Masing-masing ada pandangannya. Kalau saya mengulas, maka saya mengujudkan polemik. Tidak baik, saudara. Saya bukan orangnya yang mau menyongsong setiap buah fikiran teman-teman dari kalangan bloggers ataupun yang membuat live dan sebagainya. Mereka ada pandangan mereka, perlu kita santuni dan kita hayati. Sebab itu saya katakan, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Bagaimanapun, kita santun dulu gedung ilmu, saudara. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, kiriman Tan Sri Johan Jaafar kepada saya, maka amat wajar kita renungkan. Di mana bangsa Melayu mengharapkan hadirnya pemimpin yang tidak jahat. Kerana jika pemimpin yang jahat, imannya tiada, hatinya berkarat. Kepada iblis, ia bersahabat, kepada syaitan, ianya dekat. Bila berjanji, ia khianat. Bila bersumpah, ia mengelat. Negeri rosak, rakyat melarat. Ya, dijadikan pemimpin, beroleh laknat. Dijadikan tua, ia khianat. Dijadikan induk, membawa maksiat. Jika dijadikan tiang, menimpa umat. Dijadikan tudung, menimpa lumat. Memimpin negeri, celaka yang dapat. Itu pesanan daripada pemimpin terdahulu terhadap pemimpin-pemimpin hari ini. Jangan kita cari pemimpin yang khianat. Saudara, kita sambung lagi malam besok. Curipan kata-kata dalam segmen Gedung Ilmu. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku bagi saya yang begitu berarti untuk kita kongsi bersama. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan, sebab banyak malam ini ada yang sensitif dan tak sensitif, saya mohon agar mereka yang menyunting semula, ini peringatan saya, menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam YouTube ataupun sebarang channel-channel yang terdapat di alam maya, ya saudara. Dan saya juga tidak bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi sebab itu sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum membuat sebarang komen anda. Berusahalah kita untuk tidak melanggar peraturan dan syarat serta undang-undang di bawah Kementerian Komunikasi. Ingat saudara, negara kita mempunyai undang-undang. Dan saya ingin jelaskan, saya terpaksa bagi tahu. Sebab saya tahu tadi program saya menelpon, dia kata malam ini you have to tell them. Saya kena bagi tahu bahawa ini adalah pencerahan politik, matlamatnya adalah supaya warga kita berinformasi, tidak lebih daripada itu. Bukan untuk mendewakan seseorang. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Dalam keadaan begini, mudah kita untuk berbicara, untuk kita berinteraksi sama kita, saudara. Dan kalau saudara menghantar kiriman atau melakukan debat dalam politik ini, saya amat mengharapkan agar saudara semua menggunakan bahasa-bahasa yang melambangkan harmoninya bangsa kita ini. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni semua aspek dengan secara yang cukup harmonis, saudara, ya. Baik. Saya menerima kiriman dan juga kita dengar sekarang ni pimpinan pembangkang pun dah bercakap soal pengeluaran wang daripada kumpulan wang Sembilan Pekerja. Begitu juga semalam ada pertubuhan-pertubuhan yang menghantar memorandum kepada setiap ahli-ahli parlimen supaya disegerakan pengeluaran wang daripada kumpulan wang Sembilan Pekerja. Itu tindakan yang saya rasakan tindakan yang wajar.
Dah minta itu, suruh UMNO bercakap, UMNO dah bercakap, pemimpin UMNO dah bercakap. Semua orang dah bercakap sekarang ni. Semua bersetuju agar kumpulan wang simpanan pekerja mengeluarkan sebahagian daripada simpanan warga yang berkelayakan, bukan dengan memberi dalih. Sebab itu saya melihat Saudara Hisham Jalil dia hantar kiriman pada saya. Dia kata, Zafrul kata dia tak akan, dia marah tu, tak panggil lagi Yang Muhammad. Dia kata, Zafrul kata dia tidak akan beri rakyat keluar air citra RM10,000. Dia guna bahasa berbelit-belit dan teknik dan teknikal untuk jelaskan alasan-alasan dan asbab keputusannya. Jadi bahasa mudah, kata Saudara Hisham Jalil, Zafrul kata kalau dia benarkan rakyat keluarkan air citra, iaitu duit daripada kumpulan wang simpanan pekerja, maka KWSP tidak boleh atau tidak cukup duit untuk beri kerajaan pinjam duit. Ini satu hal pula. Macam mana duit orang kamu nak bagi kerajaan? Rakyat tengah standard ni. Ini yang saya katakan, kadang-kadang mereka tidak berfikir, bercakap, ikut suka mak bapak dia je. Oleh itu, kerajaan kena pinjam duit dari pihak lain. Dan ini kononnya menyebabkan kadar faedah pinjaman yang perlu dibayar oleh kerajaan meningkat 1%. Oleh sebab jumlah pinjaman bond kerajaan sekarang adalah 83 bilion, maka 1% tambahan faedah ia adalah 830 juta. Tahulah saya. Jadi kata Saudara Hisham lagi, Zafrul kata lagi kalau pencarum keluarkan air citra, kumpulan wang simpanan pekerja tidak cukup duit untuk beri pinjam kepada syarikat-syarikat korporat atau melabur di pasaran saham. Jadi menurut ulasannya, alasan Zafrul ini mengarut dan merepek. Saya pun kata mengarut. Mana mungkin wang dari tabung rakyat digunakan untuk memberi pinjaman pada kerajaan di saat rakyat tengah terdesak, rakyat tengah susah. Dan kata Saudara Hisham, kadar faedah pinjaman bond kerajaan sekarang naik 1% bukan sebab pengeluaran KWSP oleh pencarum, tetapi sebab faktor lain, terutama sebab pelabur dan pembeli bond kerajaan tidak yakin dengan keupayaan kerajaan dan ekonomi Malaysia yang tidak menentu. Oleh itu, mereka mahu pulangan faedah yang lebih tinggi. Mereka mahu beri pinjaman kepada kerajaan dengan risiko yang meningkat. Ini juga didorong oleh ketidakstabilan politik. Itu argumen atau apa alasan yang diberi oleh Saudara Hisham Jalil. Saya nampak ada faktanya, saudara. Mana mungkin wang daripada tabung kumpulan wang simpanan pekerja digunakan untuk memberi pinjaman kepada kerajaan. Satu benda yang bila dia jawab begitu, saya pun terpempan. Dan akhirnya bila saya terima kiriman daripada Saudara Hisham Jalil, ternyata pandangan saya dan pandangan beliau selari. Ya, sekarang ni yang susah adalah rakyat. Dan mereka perlukan duit untuk hidup. Jadi semasa kita susah, kita tak pergi main saham atau bagi pinjam duit kepada syarikat-syarikat. Sama ada contohnya sebagai syarikat judi yang bankrupt dan sebagainya. Kita guna duit simpanan kita untuk survival dulu, untuk kehidupan, untuk survival, untuk terus hidup. Jika Zafrul ingin beri pinjam duit kepada syarikat judi atau pergi main saham dalam keadaan sekarang, gunalah duit kamu. Marah betul Saudara Hisham. Jangan guna duit rakyat yang sedang susah. Sebab itu katanya, saya dengar Zafrul ingin bertanding di pilihan raya di Kuala Pilah. Dia mau undi daripada rakyat. Saya rasa dari dapat undi nanti, sebaliknya dia akan kena mandi. Itu keadaannya. Dan rakyat sekarang ni amat merasakan begitu letih dan akhirnya mereka menyimpan dendam. Itu keadaan saya. Saya berkali-kali tiap-tiap malam saya akan bercakap soal KWSP ini. Orang nak kata apa pada saya pun, katalah. Bagi saya, kehidupan rakyat mesti ditangani, mesti disantuni sebaik mungkin. Bukan pula orang dah susah nak bagi pinjam duit. Ini benar-benar mengarut. Alasan ini alasan yang cukup mengarut daripada seorang Menteri Kewangan, saudara. Aduhai, Guardian Leon tipu CEO bank tu, dia kira dari satu sudut saja. Kita rakyat menjadi mangsa. Macam mana ni? Itu keadaannya, saudara. Saya bila bercakap tentang KWSP ni, badan saya berpeluh, saudara. Saya marah. Saya marah apabila pimpinan seolah-olah tidak prihatin. Mereka dapat gaji besar. Rakyat nak duit daripada kantung sendiri. Bukannya daripada tabung kerajaan. Wang yang mereka simpan, yang mereka carum dari potongan gaji, daripada titik peluk, dan dicarum juga tambahannya oleh majikan. Wang ini seharusnya benar untuk masa depan. Tapi dalam keadaan sekarang, dalam keadaan sukar ini,
izinkanlah pengeluarannya, bukan banyak pun. 10% daripada simpanan bagi mereka yang mempunyai berkelayakan untuk pengeluaran RM10,000. Kalau simpanan mereka cuma ada RM50,000, bagilah RM5,000 saja. Tidak akan memiskinkan mereka di masa depan. Apakah kita nak buat kerja Tuhan? Seorang itu akan miskin. Kalau keluar RM10,000, tinggal duit dia RM90,000, maka bila bersara nanti dengan RM90,000 itu tak boleh meneruskan kehidupan. Itu kerja Tuhan. Allah SWT menjanjikan, menjamin rezeki setiap hamba makhluk ciptaannya. Jadi jangan kita mendahului kerja-kerja yang sebegitu. Saudara, saya minta maaf lah, kadang-kadang ada sedikit lah. Saudara Asy Yusof, tanya Datuk Zamil lah. Takkan tanya saya pula, ni siapa pula. Saudara Zamil tu memanglah dia, sahabat saya, dia geram. Semalam dia telefon saya. Teruk dihamburkannya. Saya kata, Mel, berhati-hati sebab negara kita ada undang-undang, jangan sampai terbabas. Itu saja harapan saya, sebab rakyat memerlukan kita untuk menyuarakan suara hati rakyat. Kita menyuarakan apa yang kita lakukan saban malam, dan Saudara Zamil lakukan setiap hari, adalah menyantuni dan melontarkan suara hati rakyat dari pemikiran kami yang merasakan ketidakseimbangan, ketidakadilan pihak pimpinan terhadap rakyat. Itu yang kami lakukan. Orang nak marah, marahlah. Mereka yang baik dengan CEO KWSP, katakanlah pulang pada anda. Mereka yang baik dengan pimpinan negara, yang baik dengan Menteri Kewangan, yang baik dengan Perdana Menteri, teruskanlah anda membodik mereka. Saya harus menyantuni masalah rakyat. Kehidupan kita adalah marhain, saudara. Kita harus berjuang dan terus berjuang demi lestari kehidupan rakyat. Itu yang kami lakukan, saudara. Saudara Pak Din, saudara Ana Zack, saudara. Selamat malam, semoga saya dan keluarga diberikan kesihatan yang sihat. Terima kasih saudara Tailong. Saudara Majid Ahmad, bila media nak letak jawatan, itu masalah parti mereka. Nanti saya cakap lebih nanti, orang kata buat apa nak cakap pasal parti orang, bercakaplah parti kita sendiri. Saudara, kerana saya melihat bahawa banyak orang mengatakan akan berlaku krisis politik di Johor. Ini adalah ekoran daripada keputusan istana memilih Yang Berhormat Datuk On Hafiz sebagai Menteri Besar yang baru, menggantikan Yang Berhormat saudara saya, Saudara Hasni Mohamad. Jadi kabarnya yang saya dengar, ini kabarnya saudara ya, terdapat sejumlah 38 surat SD ataupun surat akuan bersumpah yang telah ditandatangani oleh kalangan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di Johor yang memenangi pilihan raya yang baru lalu, kecuali dua orang yang tak sign SD itu, iaitu Datuk Hasni dan Datuk On. Itu yang diserahkan kepada Presiden, dan Presiden Parti harus mengambil tanggungjawab, menyatakan suara rakyat, suara warga UMNO kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Soalnya pertimbangan apa pun itu terpulang pada Sultan. Kita jangan mengatasi kuasa Sultan. Sebab itu saya dah bercakap, dulu pun saya dah bercakap, jangan kita pandai-pandai mengatakan orang ini jadi menteri, orang ini jadi Perdana Menteri. Tidak. Itu kuasa mutlaknya. Jangan kita sentuh, saudara. Namun begitu, jadi kerana bimbang, saya sebut bakal mencalarkan hubungan antara UMNO dan istana, akhirnya Datuk Hasni dan meminta supaya Datuk Sri Zahid Hamidi tidak meneruskan, kerana takut ini boleh mencalarkan hubungan antara UMNO dan istana. Datuk Hasni tidak meneruskan tuntutan sebagaimana yang ditandatangani oleh ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang baru memenangi pilihan raya negeri. Saya kena ingat, saudara, UMNO ditubuhkan di Istana Johor. Mana mungkin UMNO meneraka dengan Sultan? Ini perlu dipegang, dihayati. Jadi saya melihat jati diri Datuk Hasni begitu kental. Walaupun ini menyentuh soal kedudukan beliau sebagai Menteri Besar. Maklum sajalah, orang nak berhenti jadi CEO pun mengamuk macam-macam, maki hamun. Tapi ini tidak berlaku pada Datuk Hasni. Beliau dengan tenang menerima SD itu, katanya, kalau boleh, biarlah Presiden Parti dan pimpinan tertinggi UMNO kemukakan nama lain yang lebih muda daripada beliau demi lestari untuk kesinambungan kepimpinan negeri di Johor. Mulia sungguhlah. Saya melihat sungguh mulia
hati seorang teman saya bernama Hasni bin Muhammad. Dalam keadaan beliau senang duduk di sarjana, beliau mengatakan itu bukan imbalannya, bukan itu yang cita-citanya. Apa yang diharapkan dengan hadirnya Datuk On Hafiz, maka meneruskan setiap perjuangan dan melaksanakan impian rakyat. Saudara, saya dalam keadaan begini, saya amat faham bahawa UMNO bukanlah pimpinan-pimpinan UMNO tidak akan menderhaka pada Sultan. Kerana itu, kena ingat saudara, UMNO lahir di istana. Pertama-tama kali bila UMNO dilahirkan, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempertahankan istana. Mana mungkin UMNO menyanggah istana. Ini satu benda yang bertentangan. Saya bersyukur pada Allah SWT apabila Datuk Seri Zahid Hamidi tidak meneruskan kerja-kerja yang bukan-bukan ataupun mempertikaikan kuasa Sultan. Bagaimana yang berlaku waktu langkah Sheraton apabila Duli Yang Mulia Tuan Agong tak mahu pilihan raya diadakan. Beliau akur. Apabila adanya SD mengatakan Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, istana setuju. Beliau akur. Tak ada masalah. Dan apabila istana merasakan Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, beliau akur. Sebab kita tidak akan melakukan satu situasi tegang ataupun mewujudkan krisis antara UMNO dengan istana. Kerana kita tidak sepatutnya tendang pintu istana. Pernah berlaku, saudara, di sebuah negeri, apabila seorang itu tidak dapat menjadi menteri besar, maka dia marah ditendangnya pintu istana. Ini adalah rekod dalam sejarah. Ini tidak harus berlaku. Dan di sinilah saya melihat murninya jiwa Datuk Hasni. UMNO tidak pernah menggantung kain pedang, pemidang ataupun poster yang memaki hamun istana dan sebagainya apabila mereka tidak dinamakan sebagai menteri besar. Ini juga pernah berlaku. Dan beliau mengharapkan, Datuk Seri Hasni mengharapkan era ini, era kepimpinan Datuk Zahid Hamidi tidak akan adanya itu pertembungan antara istana dan politik, khususnya UMNO. Malahan kita UMNO sendiri tidak ada mewujudkan unjuk rasa yang memboikot majlis istana dan angkat sumpah. Saya lihat sendiri tadi apabila majlis angkat sumpah, Datuk Hasni dengan senyum, dengan berjiwa besar mengiringi Datuk On Hafiz untuk mengangkat sumpah. Ini jiwa murni, saudara. Ini jiwa besar seorang pemimpin. Bukan mudah, saudara. Kalau kita kena pada diri kita, mungkin juga kita akan bersikap boikot. Tidak pada Datuk Hasni. Saudara. Dan malahan beliau juga tidak perlu mendedahkan krisis istana sebab itulah sebab ini. Dulu pernah berlaku. Era seseorang jadi Perdana Menteri. Saya tak mahu sebut siapa. Bila nak tukar menteri besar tu, bila istana tak bersetuju dengan menteri besar, maka dia dedahkanlah bahawa penglibatan istana begitu, begini dan sebagainya. Dan ini tidak berlaku era ini. Ianya transisi peralihan kuasa berjalan dengan begitu smooth. Dan rasanya pimpinan UMNO, pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi tidaklah akan sampai hatinya untuk membiarkan bagaimana pernah berlaku. Sultan mengambil sikap tidak akan mencukur janggut dan misainya selagi krisis jawatan menteri besar ini tidak selesai. Ini pernah berlaku. Jadi masalah ini tidak akan dicetuskan oleh UMNO di bawah era kepimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi. Kerana UMNO dan Raja berpisah tiada. Malahan kita baru dulu tengok di Perak bagaimana adanya mereka guling tahan kereta entourage keluarga istana untuk pergi upacara mengangkat sumpah. Mereka berbaring di jalan raya. Ini juga tidak berlaku. Segala-galanya berjalan dengan baik. Datuk Hasni memimpin On Hafiz masuk ke istana untuk upacara angkat sumpah. Inilah keadaannya. Ya, saudara, saya menafikan soalnya kita kena kencing dan sebagainya. Tak ada, itu tidak. Semua ini tidak ada dalam kamus kehidupan Datuk Hasni dan seluruh warga UMNO di bawah pimpinan Datuk Zahid Hamidi serta warga UMNO Johor. Apa yang penting, saudara, UMNO kini telah kembali mendapat mandat besar dari rakyat. Dan setiap mereka yang dipilih, macam saya katakan, menjadi ahli Dewan Undangan Negeri, mereka harus bekerja segera menunaikan tanggungjawab memulihkan segera ekonomi Johor yang terkesan teruk akibat ketidakstabilnya politik negeri itu. Ini yang penting. Bukan soal siapa jadi menteri besar. Yang penting adalah ketidakstabilan politik itu jangan dicetuskan. Kalaulah kita bertelagah dengan istana,
maka tentulah akan wujud krisis. Bila wujud krisis, masa bila nak menangani rakyat? Macam mana kita nak menangani ekonomi? Jadi walaupun saya menerima seorang tulisan daripada penggerak hebat, wanita daripada bahagian Bangi, iaitu Pah Merah. Dia tulis, dia hantar kiriman pada saya. Dia kata, entahlah orang politik ni, semalam cakap lain, hari ni cerita lain. Datuk Asni sedikit sebanyak membantu pengundi memilih BN. Itu benar. Tidak siapa dapat menafikan bahawa ketelusan kepimpinan Datuk Asni memang ternyata A. Tetapi apabila istana merasakan sudah sampai masanya hadir seorang pemimpin baru, maka Datuk Asni dengan berlapang dada menerima keputusan itu. Ini bukan satu keputusan yang mudah, saudara, bagi orang yang gilakan jawatan. Tidak bagi Datuk Asni. Sebab itu saya amat menghormati sahabat saya ini. Jiwanya begitu murni. Malahan beliau berkali-kali meminta supaya kalau boleh, pilihlah di kalangan ahli-ahli UMNO yang muda. Kerana kita sedang melakukan transisi peralihan kuasa. Datuk Asni bersedia berhadapan dengan sebarang kemungkinan. Tentulah bila dia balik ke kawasan dia, orang akan bertanya. Apabila dia pulang ke Benot di Pontian, orang akan bertanya, kenapa beliau tak jadi menteri besar? Apakah ada masalah? Tentulah dia akan menghadapi 1001 macam persoalan. Tetapi ternyata saya melihat Datuk Asni begitu lapang dadanya. Tenang fikirannya. Dan saya lihat wajahnya begitu ceria. Bukanlah seorang yang kecewa. Ingat, saudara? Saya melihat juga kiriman saudara ZSA. ZSA siapa? Saya cuba memeta. Belum lagi saya dapat. ZSA siapa sebenarnya? Dia pakai nama ZSA. Dia kata, eloklah kita melihat beberapa faktor. Itu pertama sekali, bila seseorang yang hendak dilantik sebagai menteri besar, mesti mendapat persetujuan istana. Itu yang penting. Yang kedua, persetujuan Datuk Asni. Dan beliau, Datuk Asni, dengan sendirinya menyatakan beliau bersetuju, tak ada masalah. Beliau tidak mahu mewujudkan satu krisis, satu perdebatan, satu pertelagahan antara parti dengan istana. Saudara? Dan beliau bersetuju untuk membantu saudara On Hafiz dalam segala aspek. Cuma saya harapkan agar Datuk On Hafiz ini dapatlah menjalankan tugas, jangan terus ke depan mengenepikan orang-orang lama. Ini penting, saudara. Sebab itu saya teringat bidalan almarhum Tun Ghaffar. Pernah dia kata, pelepah muda jangan ketawakan bila pelepah tua jatuh ke bawah. Satu ketika anda juga akan jatuh menjadi pelepah yang tua. Ini bidalan orang tutu dulu. Saudara Kash Aryan Luzman, UMNO akan menjadi cacah merebah selepas ini. Datuk Syahrir dah malu. Ini yang saya cuba nak ulaskan sedikit, saudara. Jadi kita kena ingat, saudara, kita mengharapkan juga kehadiran anak-anak muda dalam berpolitik. Jadi ada orang kata Datuk Asni lebih sesuai untuk di parlimen. Itu juga masa depan. Tetapi yang paling penting sekarang adalah jiwa besar Datuk IR Hasni yang menyediakan barisan pelapis pimpinan. Kita UMNO sekarang ni, kalau saudara lihat di peringkat pusat, kita sedang berusaha untuk mewujudkan lebih ramai pemimpin-pemimpin pelapis yang dinafikan sejak era pemimpin terdahulu. Saudara, jadi bila dah ada berlaku, kalaulah berlaku kematian, ada masalah, siapa nak ganti? Ini masalah. Sebab itu sekarang ni, era Datuk Zahid Hamidi beliau menyediakan barisan pemimpin-pemimpin pelapis yang diyakini boleh mentadbir bila sampai waktunya. Cuma jangan gelojoh. Itu saja, saudara. Jadi yang pastinya akan ada pihak yang tak puas hati. Benar. Itu saudara ZSA. Pastilah ada orang tak puas hati. Tetapi apakah kita sekadar untuk memenuhi perasaan? Jangan ikut hati, nanti mati. Ikut perasaan nanti jadi tak keruan, saudara. Jadi memang saya dapat juga kiriman, sekejap lagi saya nak baca. Jadi maka sebagai ahli UMNO, sebaiknya kita serahkan saja atas kebijaksanaan tuanku membuat pilihan sama ada kita sokong ataupun tidak. Ini keadaan saudara, sebaiknya kita redha. Yang paling penting sebagai umat Islam, kita harus redha dan berserah kepada Allah SWT yang maha mengetahui dan maha adil. Jangan kita ikut perasaan. Jangan jadikan isu yang bukan-bukan. Kerana kita masih lagi dalam kawalan UMNO. UMNO sedang diperhatikan oleh rakyat. Jadi saya mengharapkan warga UMNO yang bukan daripada Johor, jangan campur tangan. Jangan pula kita membuat andaian, membuat persepsi itu dan ini. Jangan.
Kerana kalau warga UMNO menerima titah tuanku mereka, kita juga harus berlapang dada. Kerana ini urusan dalam negeri mereka. Mereka lebih tahu daripada kita. Bangsa Johor memang menjunjung kasih dengan duli tuanku. Jadi saudara, jangan jadikan isu ini untuk kita berpecah belah. Perjalanan kita saudara masih jauh lagi. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pilihan raya umum. Saudara. Jadi tadi bila On Hafiz mengangkat sumpah, saya melihat bagaimana Datuk Asni mengiringi beliau. Banyak orang bertanya dengan saya, siapa sebenarnya On Hafiz ini? Jadi waktu beliau berangkat, mengangkat sumpah, usaha angkat sumpah, Tuanku Mahkota Johor, Tunku Ismail Ustaz Ibrahim dan Pengurusi Barisan Nasional UMNO Johor Datuk Asni turut hadir. On Hafiz sebenarnya merupakan cicit kepada pengasas dan Presiden UMNO, itu Datuk On Jaafar. Beliau menerima pelantikan dan melafazkan sumpahnya petang tadi. Jadi saudara, pada pilihan raya negeri Johor yang berlangsung Sabtu lalu, bila Barisan Nasional meraih undi yang begitu besar, iaitu 40 kursi Dewan Undangan Negeri, On bertanding di kawasan Macap. Saudara ya. Beliau menang pada PRN Johor di kursi Dun Macap yang menyaksikan pertembungan antara calon Parti Pejuang, Parti Perikatan Nasional dan Parti Ikatan Demokratik Malaysia, itu MUDA, saudara. Jadi saudara, sebenarnya YB, Datuk Air, Datuk Asni juga sebagai pengurusi Barisan Johor mencadangkan pucuk pimpinan parti, sebagaimana saya katakan, agar memilih orang muda untuk memimpin Johor. Kata Datuk Asni, langkah itu juga demi memastikan kemakmuran negeri berpanjangan. Jadi terdapat beberapa nama yang lain dicadangkan dan dihantar pada Sultan. Betul saudara, semasa dalam pilihan raya negeri Johor dulu, memanglah mereka berkempen. Saya sendiri pun mengatakan bahawa kalaulah UMNO Barisan Nasional ini menang dalam pilihan raya negeri Johor ini, maka terbeban di atas bahu Datuk Asni untuk melaksanakan impian rakyat. Itu benar, jangan dinafikan. Tetapi bila istana memilih On Hafiz, maka beban itu sekarang ini berada di atas bahu On, bukan lagi di atas bahu Datuk Hasni. Namun begitu, mengikut dari kenyataannya, saudara, beliau menyatakan bahawa beliau pasti akan membantu Datuk On Hafiz ni melaksanakan lestari hasrat dan impian rakyat, saudara. Sebab itu saudara, bila saya tengok catatan daripada Datuk Tan Sri Syarif Samad, saya mengharapkan agar kita bertenang. Kerana dalam catatan Tan Sri Syarif Samad, dia kata mula-mula cerita itu sampai ke saya secara bisik-bisik membisik. Waktu itu katanya dia diam. Jadi adanya kenyataan media oleh Datuk R. Hasni dengan bahasanya teratur dan sungguh halus. Apabila boleh membaca, menatap kenyataan Datuk R. Hasni dengan bahasanya teratur dan sungguh halus. Tapi ia mengesahkan secara tersirat akan ada pengganti kepada dirinya bagi jawatan Menteri Besar. Memang, kata Tan Sri Syarif, dia kata dia malu. Sepanjang kempen, saya ketawakan Perikatan Nasional dan Perikatan Harapan serta sekutu yang tidak mampu menamakan calon mereka sebagai Menteri Besar. Itu benar. Jangan kita nafikan, saudara. Jadi UMNO sudah pastinya mengharapkan Datuk Asni sebagai Menteri Besar. Tapi itu tidak cukup kuat. Dan UMNO Johor tidak mampu melakukan apa-apa bila istana memilih Datuk On. Jadi kan sekarang ni, dalam macam mana pun katanya, beliau mengharapkan, sepatutnya beliau menjadi jurucakap UMNO Johor untuk persidangan. Besok akan bermula persidangan UMNO yang dirasmikan oleh Datuk Seri Muhammad Hassan. Itu perasmian malam esok pemuda, wanita dan putih UMNO. Jadi Johor, kabarnya saya mendapat perkabaran pemimpin-pemimpin UMNO Johor mengambil ketetapan mereka tidak mahu membahaskan ataupun menggunakan sebarang usul demi untuk menjaga hubungan dan tidak mahu mencuit hati dan perasaan warga UMNO Johor malahan istana. Jadi keputusan, begitulah murninya Datuk Arisan Asni ni selaku Ketua Perhubungan UMNO Johor, katanya dia kata untuk perhimpunan kali ini perwakilan daripada UMNO sama ada puteri, wanita, pemuda maupun pimpinan daripada bahagian, kali ini Johor lebih baik berdiam diri. Kerana apa sahaja yang akan dilontarkan oleh pimpinan Johor dikuatiri disalahartikan. Memanglah mungkin ada juga mereka yang tak puas hati. Dan kalau ini dilakukan,
maka tercetuslah krisis. Ini jadi kebijaksanaan Datuk Arahad ni, dia kata tak payah, jangan kita berbahas apa-apa, kita sekarang ni terima dengan lapang dada dan kita masa untuk bekerja. Usai Perhimpunan Agung UMNO, balik ke negeri masing-masing, terus buat kerja. Itu impian Datuk Asni, saudara. Jadi banyak orang tanya dengan saya sebab saya kena jelaskan siapa On Hafiz ni. On Hafiz sebenarnya beliau bukan anak saudara Datuk Seri Najib. Tetapi adalah hubungannya, hubung kait juga. Tetapi beliau adalah anak sepupu Datuk Seri Najib, tapi anak sepupu. Merupakan anak sepupu Datuk Najib. Kerana ibu On adalah sepupu Datuk Seri Najib. Tapi yang betul-betul bapa saudaranya adalah Hishamuddin Tun Hussein On. Artinya Datuk On Hafiz ini adalah anak saudara kepada Hishamuddin. Saudara, terpulanglah saudara nak menterjemahkan apa-apa pun. Beliau merupakan cucu kepada Datuk On Jaafar, anak saudara kepada Datuk Seri Hishamuddin, cucu saudara kepada mantan MB kedua Johor, cicit kepada MB Johor pertama, itu Datuk Jaafar Muhammad. Jadi kena ingat, UMNO lahir di Istana Johor. Ini fakta. Dari dulu lagi UMNO berteguh di belakang institusi diraja. Hubungan rakyat dengan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dari dulu sebegitu erat dan berpisah tiada. Kerana itu rakyat mengharapkan agar dikekalkan hubungan ini demi masa depan dan rakyat Johor. Kita tidak mahu baginda Tuanku mencampuri urusan politik, benar. Tapi kuasa mutlak untuk memilih siapa sahaja di kalangan ahli-ahli Dewan Negeri itu kuasa baginda. Dan UMNO tidak harus mencabar. Saudara Azhar Abu, Datuk Asni naik ke Federal tak ada memang tak ada masalah. Kita tunggu pilihan raya akan datang. Jadi tugas parti politik bertanding dalam pilihan raya dan mencadangkan nama calon MB bila menang pilihan raya. Jadi lepas itu biarlah tuanku memilih siapa saja yang baginda fikirkan sesuai untuk rakyat Johor. Jadi bila kita saling hormat menghormati peranan masing-masing, maka hubungan tuanku dengan rakyat akan kekal harmonis seperti biasa. Jadi kita mengharapkan moga yang lebih berpengalaman dalam politik dan faham konsep raja berperlembagaan, kita menghormati hak tuanku. Kerja ahli-ahli UMNO menangkan pilihan raya. Kerja itu telah pun selesai kita lakukan. Jadi kerja pilih MB itu bukan kerja kita. Jangan saudara nak meluarkan kenyataan itu dan ini. Itu bukan kerja kita. Kenapa kita nak mencampuri urusan istana? Jadi kalau mahu UMNO terus kekal relevan, UMNO kena tampilkan lebih ramai lagi anak-anak muda di masa depan. Jadi kalau Tuanku Sultan Johor nampak benda ini, masakan ahli UMNO tak nampak. Kena ingat saya, waktu Datuk Seri Najib dilantik sebagai Menteri Besar, waktu usianya 27 tahun. Jadi usia bukan menjadi pertikaian. Waktu beliau jadi Menteri Besar Pahang, usianya 27 tahun. Tan Sri Rain Tamici jadi Ketua Menteri Melaka ketika berusia 32 tahun. Malahan Tan Sri Isa Samad menjadi MB Negeri Sembilan ketika berusia 33 tahun. Jadi dalam usia 42 tahun itu, tak bolehlah kita nak mempertikaikan bahawa Datuk On Hafiz ni terlalu mentah atau pemuda sangat. Kerana beliau juga pernah menganggotai sebagai ahli Esko Kerajaan Negeri Johor dengan portfolionya sebagai Menteri Sukan dan Belia. Esko Sukan dan Belia. Sebab itu beliau rapat dengan istana. Malahan beliau juga adalah timbalan kepada Persatuan Bola Sepak JDT. Jadi saudara, saya juga menerima satu kiriman daripada teman saya, saudara Johari Ismail. Dia menghantar kiriman kepada saya, dia kata Johor adalah sebuah negeri istimewa yang mencapai kemerdekaan dari Great Britain pada tahun 1938 sebelum memasuki Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Artinya Johor sudah merdeka lebih awal daripada kita. Kita 56, dia 38. Kesua ini hasil hubungan kerabat istimewa Kesultanan Johor moden, itu dinasti Temenggung yang masih memerintah sekarang dengan istana Buckingham Palace di England. Justru kedaulatan kelima-lima Duli Baginda Sultan selaku yang dipertua bagi negeri dan segala jajahan takluk Johor itu untuk menentukan pucuk kepimpinan politik kerajaan negeri tidak boleh dipertikaikan lagi. Kesemuanya termaktub di dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor. Jadi berhubung dengan pelantikan seorang Menteri Besar di Johor, kaedahnya dinyatakan oleh Pasal 3 dan Pasal 4
dalam kurungan 2 dalam kurungan A Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor bahagian kedua. Di bawah fasa-fasa itu, Sultan Johor tidak boleh memilih siapa saja. Sebaliknya, baginda hendaklah melantik salah seorang ahli DUN yang beragama Islam, berketurunan Melayu. Pada timbangan baginda boleh mendapat sokongan majoriti ahlinya sebagai seorang Menteri Besar. Itu ada termaktub dalam undang-undang. Jadi di bawah prinsip Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, baginda Sultan melaksanakan pemerintahan negeri berpaksikan sumpah jawatan baginda seperti yang terkandung dalam jadual 1 di bawah pasal 4 bahagian ketiga. Jadi prinsip itu menetapkan bahawa Sultan Johor hendaklah memerintah dengan adil, saksama dan timbang rasa kepada semua rakyat dan penduduk negeri, memelihara dan menghormati agama Islam dan adat Melayu serta berpegang kuat dengan undang-undang tubuh kerajaan dan undang-undang negeri. Jadi dalam kerangka undang-undang tubuh kerajaan Johor, fungsi kuasa sultan boleh dilaksanakan oleh baginda sendiri atau diberikan kepada pihak lain untuk menurut undang-undang. Jadi sultan melaksanakan fungsi kuasa baginda menurut budi bicara baginda atau bertindak di atas nasihat. Justru dalam kes pemilihan atau pelantikan menteri besar itu, isu yang perlu diperbahaskan sebenarnya bukanlah sama ada Sultan Johor itu berkuasa mutlak atau tidak. Sebaliknya, adakah baginda dikehendaki bertindak mengikut nasihat mana-mana pihak. Isu itu dijawab oleh pasal 7 dalam kurungan 2A Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, bahawa kuasa untuk memilih seseorang menteri besar adalah di bawah budi bicara baginda. Jadi, budi bicara adalah prerogatif yang masih tersimpan pada raja-raja untuk bertindak tanpa terikat dengan nasihat. Sekiranya dirujuk pada pasal 7 dalam kurungan 2, terdapat 7 perkara yang jatuh di bawah budi bicara Sultan Johor, selain daripada pasal 7 dalam kurungan 3 bahagian kedua dan pasal 8. Jadi budi bicara yang perlu dilaksanakan, begitu juga setiap nasihat pastinya tertakluk pada keluhuran Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Saudara, jadi kiriman ini katanya adalah daripada penulis pensyarah kanan Pusat Pengajian Inovasi, Perniagaan dan Tekun Usahawan daripada Universiti Melaya Perlis. Saudara. Baik, saudara. Saya juga ingin melafazkan atau membicarakan kenyataan. Sebaik saja dia mengangkat sumpah, melafazkan ikrar, taat setia dan lafaz sumpah rahsia sebagai Menteri Besar Johor, Datuk On telah pun membuat kiriman. Dalam tulipannya, beliau menyatakan segala puji bagi Allah, Tuhan segala alam. Terlebih dahulu katanya, beliau merafakkan sembah semenjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk negeri Johor, atas perkenan tuanku melantik beliau sebagai Menteri Besar Johor yang ke-19. Jadi Datuk On Hafiz adalah Menteri Besar Johor yang ke-19. Jadi dalam kenyataannya, Datuk On mengatakan beliau sungguh insaf dan kerdil dengan amanah dan kepercayaan diberikan. Namun tanggungjawab yang amat besar ini akan beliau galas dengan sepenuh hati dan dedikasi serta dengan sedaya upaya demi kesejahteraan, kemakmuran negeri dan bangsa Johor. Beliau menjunjung kasih. Jadi dalam perkara itu, beliau mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, merangkap Pengurusi Barisan Nasional. Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad Hassan, Timbalan Presiden UMNO. Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak yang begitu turun ke lapangan. Penasihat Barisan Nasional Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri, Majlis Kerja Tinggi UMNO, Badan Perhubungan UMNO Negeri serta seluruh jentera Barisan Nasional atas segala sokongan diberikan. Beliau juga turut mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih khas kepada Yang Berhormat Datuk Haji Hasni, Mantan Menteri Besar Johor, atas segala pengorbanan, komitmen, bantuan dan daya kepimpinan beliau bagi menstabilkan negeri Johor yang disayangi. Jadi pengorbanan yang dilakukan oleh Datuk Hasni itu katanya dengan beri ruang kepada orang muda bagi memimpin negeri Johor, sungguhnya bukan saja menunjukkan betapa besarnya hati dan jiwa negarawan beliau, tapi juga membuktikan bahawa beliau meyakini peranan dan kemampuan orang muda dalam mengemudi negeri Johor. Itu kenyataan keikhlasan daripada Datuk On sebagai balasan atas keikhlasan Datuk Hasni. Dalam waktu yang sama, saya tengok ada juga Exco Pemuda yang melontarkan pandangan, katanya carilah kemudi yang bukan proksi. Itu kata Exco Pemuda UMNO.
Dan mereka bukan melahirkan kesangsian, tetapi mereka mengharapkan supaya yang dicari sekarang adalah kemudi. Bahtera UMNO perlu dipimpin oleh seorang nakoda yang benar-benar mempunyai kemantapan politik, kemantapan berfikir dan meneruskan perjuangan rakyat. Dia katanya parti perlu mencari bakal Menteri Besar Negeri Johor dari kalangan pemimpin yang direstui dan mendapat mandat parti, bukan hanya yang merupakan proksi. Jadi Exco Pemuda Saudara Nur Azlin Amros, saya yakin beliau pasti akan mengutarakan persoalan ini dalam Perhimpunan Pergerakan Pemuda besok, lusa. Kerana ini saya terdapat dalam Facebooknya. Kerana kenyataan itu dikeluarkan di tengah-tengah spekulasi berhubung peralihan kuasa daripada Datuk Ayer Hasni kepada Datuk On. Katanya mengemudi sebuah negeri itu bukan kerja seseorang. Sebuah negeri pula bukanlah boleh dikemudi oleh seseorang. Kemudi yang dicari biarlah yang direstui dan mendapat mandat parti. Kemudi yang dicari itu pula mestilah seperti yang telah dijanjikan kepada pengundi. Beliau menzahirkan agak kegusaran sebab waktu berkempen banyak mengatakan bahawa Datuk Hasni ini adalah calon menteri besar. Tiba-tiba tak berlaku begitu. Jadi ini yang beliau fikirkan, beliau lontarkan, beliau mengharapkan perkara ini perlu dijelaskan kepada ahli akar umbi dan rakyat jelata. Penting katanya untuk kemudi yang cari itu mendapat sokongan parti agar mudah untuk mengemudi negeri di kemudian hari. Kalau boleh, katanya kemudi yang dicari itu bukanlah proksi seseorang. Semalam katanya Datuk Hasni mengeluarkan kenyataan dan Datuk Hasni sendiri mencadangkan pimpinan parti agar memilih orang muda untuk memimpin Johor setelah melihat sokongan dan kedudukan orang muda yang penting dalam pembangunan negeri. Jadi Adun Macap, iaitu On Hafiz Ghazi ini adalah antara nama yang disebut-sebut bakal menggantikan beliau. Jadi kata Exco Pemuda tu, dia kata ia bertentangan dengan janji awal UMNO yang menamakan Adun Benot Hasni sebagai calon tunggal daripada gabungan berkenaan untuk diangkat sebagai Menteri Besar. Saudara, ini keadaannya lah. Jadi kita mengharapkan agar pimpinan UMNO Negeri Johor dapat menjelaskan kepada rakyat hakikat sebenar bahawa tugas UMNO untuk memenangkan pilihan raya dan tugas UMNO mencari pemimpin-pemimpin di peringkat bahagian-bahagian ataupun di kawasan Dewan Undangan Negeri masing-masing. Bila semua dah tercapai, bila nak tubuh kerajaan, siapa yang akan dicalonkan sebagai Menteri Besar itu terpulang pada istana. Bukan itu sahaja, saudara. Malahan barisan Exco Kerajaan Negeri juga mesti mendapat restu dan persetujuan istana. Datuk On Hafiz boleh mencadangkan nama, tapi belum pasti akan diterima sebulat-bulatnya. Dan beliau sebagai penasihat. Sekarang ni tugas beliau sebagai Menteri Besar juga adalah sebagai penasihat kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dalam segala urusan pentadbiran negeri harian. Ini keadaannya. Jadi saya mengharapkan agar warga UMNO khususnya dari negeri Johor bertenang, jangan ambil tindakan yang bukan-bukan, jangan kita membuat spekulasi. Semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada Datuk On Hafiz, kita mengucapkan selamat memulakan tugas dengan baik. Yang kita harapkan adalah perjuangan rakyat. Datuk On mewakili rakyat dan direstui oleh istana. Teruskanlah laksanakan impian rakyat. Mesti dilaksanakan. Yang kalah tu buat tak tahu para macam. Dan bagi mereka yang kalah dalam pilihan raya tu macam-macam lah mereka buat andaian. Jadi apakah kita akan terpengaruh? Rakyat dah tolak mereka. Jadi tak payah kita nak dengar. Saudara, besok akan bermula Perhimpunan Agung dengan persidangan perwakilan wanita, pemuda, pemuteri yang akan dirasmikan oleh Timbalan Presiden Datuk Seri Utama Muhammad Haji Hassan. Saudara, prestasi yang dilakar UMNO dan Barisan Nasional serta hala 7 Muafakat Nasional yang dirintih bersama PAS serta dijangka akan menjadi antara isu yang bakal diangkat oleh setiap perwakilan. Saya melihat perwakilan daripada negeri lain tentulah mereka akan menyentuh apa yang berlaku di Johor. Cuma saya ingin berpesan, kita yang tak tahu, yang tak mengenal hati budi bangsa Johor, lebih baik kita jangan menyentuh sesuatu yang kita tak faham. Kita boleh menzahirkan bahawa kita mengharapkan Datuk Hasni, lebih baik kita kata Datuk Hasni bersabarlah, bertenanglah. Tentulah Datuk Hasni beliau tenang.
sebagai ketua perhubungan, sebagai orang yang tidak lagi bergelar sebagai Yang Amat Menteri Besar, maka tak sepatutnya kita mengenepikan beliau begitu sahaja. Dan paling penting, saya merasakan perbincangan besok adalah menyentuh soal pilihan raya. Kerana Perhimpunan Agung UMNO kali ini turut mencerita atau membahaskan cara bagaimana kita berjaya menang dalam pilihan raya UMNO Negeri Melaka. Perwakilan Melaka tentulah akan bersuara, menyatakan itu dan ini. Pemimpin lain juga akan bercakap. Sebabnya di Melaka pun kabarnya ada juga bagi awal tu orang ni nak jadi ketua menteri, orang ni nak jadi ketua menteri. Tapi bagaimanapun atas kebijaksanaan yang Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Sulaiman Ali, maka banyak orang meramalkan kerasi itu terpadam begitu saja. Dan saya difahamkan Melaka telah pun melaksanakan janjinya selama 1 hari itu telah pun terlaksana. Dan kita mengharapkan agar Johor juga dapat melaksanakan apa yang dijanjikan. Jadi perhimpunan yang diadakan sepenuhnya yang secara bersemuka besok, lusa. Jadi besok Tok Mat rasmi malam. Jadi pada siang harinya, pada hari Khamis, maka bergeduduklah pemuda, wanita, puteri akan menyatakan, menzahirkan untuk menghadapi pilihan raya umum. Ini saya rasa topik yang paling besar yang dihadapi. Dan saya yakin pemuda akan buat tuntutan, wanita juga akan buat tuntutan supaya kita segera mengadakan pilihan raya umum. Begitu juga apabila selepas saja pada hari Jumaat, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi akan memberi ucapan presidennya, ucapan dasar presiden, yang banyak orang mengharapkan tentulah isu yang paling besar yang akan disantuni adalah tentang isu pilihan raya umum. Dalam waktu yang sama, ini saya nak pesan pada pemimpin UMNO, anda bercakap bukan hanya sekadar politik, rakyat juga mahu melihat apakah isu kumpulan wang simbalan pekerja ini mesti diperjuangkan secara berterusan dan mesti dizahirkan di hadapan Perdana Menteri. Kerana waktu Perhimpunan Agung kali ini, Perdana Menteri hadir. Beliau sebagai naib Presiden UMNO, supaya dia mendengar bahawa ini bukan main-main. Ini bukan sekadar cakap-cakap di kalangan ahli majlis tinggi. Ini adalah kehendak akar umbi supaya pimpinan negara segera menyantuni permasalahan kumpulan wang simbalan pekerja. Itu harapan saya. Dan kita juga amat mengharapkan agar pemimpin-pemimpin yang datang dari seluruh negara. Jadi Yang Berhormat Perdana Menteri kena mendengar. Kena dengar bahawa setiap rintihan itu, disuarakan itu adalah benar dan benar. Tiada yang benar melainkan yang benar belaka. Begitu juga dengan isu yang saya yakin yang akan diperdebatkan paling besar besok adalah tuntutan ahli dan warga UMNO peringkat akar umbi. Mereka mahu agar pilihan raya umum segera diadakan. Hanya melalui pilihan raya umum sahajalah segala kemelut, segala permasalahan yang dihadapi oleh negara dapat kita segera stabilkan supaya ekonomi negara segera disantuni. Saya rasa tentulah perkara ini akan disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden. Begitu juga ia akan disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan. Malahan perwakilan-perwakilan bahawa besok di samping kegembiraan merayakan kemenangan dalam 2 pilihan raya iaitu di Melaka dan di Johor, inilah masanya warga UMNO bertemu. Ini budaya UMNO, saudara. Jadi mereka yang kalah jangan bising-bising. Saudara Norizan Said, musuh politik UMNO Barisan Nasional akan ambil peluang untuk merosakkan perpaduan parti UMNO. Jangan pemimpin UMNO jadi batu api. Itu benar. Kita mahu supaya pemimpin tidak menjadi batu api. Ini keadaannya. Siapa PM UMNO ke PPBM? Siapa PM UMNO ke PPBM? Saya tak tahu yang itu. Saudara Cicit Kamela. Ya Allah, makbulkan doa kami. Kami mohon tunjukkan kekuasaan izin manu. Marah betul daripada Tuku Zafrul. Ya. Saudara, bagi saya kalau PRU BN menang, kalau PRU BN menang jika KWSP 10K diluluskan. Itu kata Zul Kaya. Ini yang saya dapatan saya, bukan saudara saja. Memang ramai orang bercakap soal itu. Saya daripada semalam menerima persoalan yang diajukan oleh ramai teman-teman bertanya tentang Johor dan sebagainya. Dan sebenarnya saya
seharusnya mengulas tentang apa yang berlaku di Johor. Saya rasa benda dah terjadi. Okey, Dato' Asni tidak jadi Menteri Besar, On Hafiz dilantik sebagai Menteri Besar, dan saya amat mengharapkan agar warga UMNO Johor, bangsa Johor menerima dengan lapang dada. Ingatlah, antara raja dan rakyat berpisah tiada. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.